Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa atba'ihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina bi futuhil 'arifin bika. Allahumma ja'alna min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma 'allimna bima jahilna wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a ya rabbal alamin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Wa'idhu nafsi billahi al-aliyyil azim. Bismillahi ma sya'allah la yasriqul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah la yasriqul su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billah. Wa ba'du. Qala Syekh Musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Kata Musannif, kita di muka surat 44. Yang keempatnya sifat Nabi Rasul fatana, artinya cerdik, dengan sekira-kira dapat mengalahkan perkataan lawannya dan membatalkan dan merosakkan, menolak dakwaan mereka itu orang kafir, dakwaan yang tak sebenar. Hadirin sekalian, syukur Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia dia beri nikmat mewujudkan kita atas muka bumi ini. Alhamdulillah, dapat Islam kita sejak lahir lagi. Dengan kita dilahirkan daripada mak ayah kita Islam, kita dihukumkan Islam walaupun kita tak kenal Islam. Alhamdulillah, dengan Islam kita dapat tu Allah Ta'ala bagi limpah kurnia lagi kat kita. Kita dibesarkan satu suasana yang membolehkan kita untuk berada dalam keadaan taat. Alhamdulillah. Dalam keadaan begitu pula Allah Ta'ala bagi nikmat besar lagi kat kita. Dihalubakan kita, minatkan kita, beri kehendak pada kita untuk belajar, untuk memahami Islam yang kita dah dapat ni. Alhamdulillah. Diberi lagi kat kita minat kesungguhan, khasnya dalam bab perjalanan iman. Macam mana nak menghasilkan iman supaya benar-benar benar Islam kita, dan benar macam mana tasdik kita, yakin kita pada Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Syukur diberi pada kita pagi ni keupayaan boleh hadir solat subuh berjemaah, boleh berada pula dalam satu majlis ilmu. InsyaAllah kita nak meneruskan bacaan daripada kitab Fatih Faridah ni. Dan sekalian, kita duk bicara ni masih dalam bab sifat-sifat yang wajib bagi Nabi Rasul, yang kita hubungan yang kedua paling besar setelah beriman kita pada Allah Ta'ala, mestilah pada Nabi Rasul, khasnya pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan tak sah syahadah kita, melainkan ada Muhammadur Rasulullah, barulah Islam kita terpakai. Sedia maklum pada kita, bahkan dia termasuk dalam maklum syai' maklum bidin bidarurah. Siapa yang mengiyakan Allah Ta'ala sebagai ilah, tetapi masih yang sama menafikan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ataupun bahasa pendek dia, terima Quran, tolak hadis, keluar pada ajaran Islam. Yang ni bukan daripada kaedah kita. Jadi hubungan kita yang kedua besar dalam bab akidah ni adalah bagaimana akidah kita yang mesti ada terhadap Nabi Rasul. Dengan bahasa lain, mesti kita membesar dan mengagungkan Nabi Rasul ni, lebih daripada mengagung dan membesarkan diri kita sendiri. Bahkan dari nisbah kedudukan Nabi Rasul ni lebih besar daripada mak ayah kita, khasnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana
mak ayah kita, dia hanya sabit melahirkan kita. Tapi Nabi kita khasnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia jadi sebab lahirnya seluruh alam ni, yang turut bahasanya. Isyarat Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tak kami utuskan kamu wahai Muhammad melainkan rahmat sekalian alam. Antara maksud ulama mufassirin menghuraikan ayat Quran, rahmat sekalian alam ni tak mana? Tang kedatangan dia dengan nisbah Allah Ta'ala nak bagi jadi dia. Allah Ta'ala jadikan seluruh alam ni. Bahkan sabit Allah Ta'ala nak jadikan Nabi kita Muhammad SAW ni azali. Macam mana sabitnya Allah Ta'ala bakal jadikan Nabi Muhammad ni azali lagi. Macam itulah azali lagi Allah Ta'ala nak jadikan Nabi Muhammad SAW ni sebab untuk yang itulah yang menyebabkan Allah Ta'ala jadikan sekalian apa yang ada ni semata-mata untuk mencipta dan mendatangkan makhluk yang paling mulia di sisi Allah Ta'ala ni, zahir batin dia, bahkan azali lagi, dah mulia di sisi Allah Ta'ala. Allah Ta'ala telah angkat kedudukan dia. Itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada akidah kita selepas daripada iman kita pada Allah Ta'ala, mestilah pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai ada tahap kesalahan akidah kita terhadap Nabi Rasul sampai tahap melekeh kita, memperolok-olok kita, mendown standard kan martabat mereka, apatah lagi menganggap mereka ni macam manusia biasa, macam kita ada dosa, Nabi Rasul ada dosa. Salah suara. Kerana Nabi Rasul ni dia memang manusia biasa, tapi di luar biasa sudut batin dia. Mereka ni nisbah taat, lebih taat pada para malaikat. Malaikat pun ada kurang ni dari sudut dia boleh taat dengan sebab dia tak ada nafsu. Memang Allah Ta'ala fitrahkan dia dalam keadaan dia hanya ada akal, ada ruh, ada akal, tapi tak ada nafsu. Nabi SAW khasnya, bahkan seluruh umumnya Nabi Rasul ni, mereka ni manusia, ada akal, ada roh, Allah Ta'ala beri nyawa, untuk ada nafsu, masih yang sama boleh taat sungguh pada Allah Ta'ala, bahkan sangat kenal Allah Ta'ala, bahkan hidup mati dia dalam keadaan untuk berbakti pada Allah Ta'ala, menzahirkan kehambaan diri, kefakiran diri pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini Nabi Rasul. Jadi mesti letakkan mereka ni pada kedudukan yang betul. Jangan ada sebarang kesilapan akidah kita pada Nabi Rasul. Kesilapan akidah tentang mana? Tentang menyalah akidah kan, dan memperlekeh, memperolok, mempersenda, menjatuhkan martabat mereka, ataupun memandang mereka ni sama martabat yang kita. Subhanallah. Ada kita mengikut kaedah ulama ahli sunnah wal jamaah, orang yang paling mulia sekali nisbah makhluk Allah Ta'ala bagi jadi ni adalah Nabi Rasul. Semestinya kalau Nabi Rasul tu umum, Nabi Rasul lebih mulialah Rasul pada Nabi. Bahkan Nabi ni yang berpangkat ulul azmi lebih mulia daripada yang tak berpangkat ulul azmi. Dan ulul azmi itu wajib itikad di atas ranking 5 orang Nabi Rasul ulul azmi ni. Paling tinggi adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, kemudian Nabi Nuh alaihi wassalatu wassalam. Mesti betul akidah kita pada Rasul macam ni. Begitu juga selepas mereka Nabi, dan semua Nabi walaupun serendah-rendah Nabi, martabat mereka lebih tinggi daripada ketua malaikat hatta Jibril sekalipun. Ini adalah akidah kita pada Nabi Rasul. Jangan ada silap. Kalau ada perkataan ataupun apatah lagi i'tiqad, bahkan perkataan lah kita nak menghukum, pasal kita boleh hukum dengan zahir berdasarkan perkataan yang keluar pada mulut dia. Jangan ada apa-apa perkataan menjatuhkan martabat Nabi Rasul ataupun mengiktikadkan pada Nabi Rasul ni ada perkara yang boleh menggagalkan misi visi mereka untuk mengajak manusia pada jalan Allah Ta'ala dan capai objektif
penyampaian mereka, apa yang mereka nak sampai, mereka pasti telah sampaikan walaupun umat tak ikut dia. Jadi yang itulah antara kita nak bicara bab mana batanah. Bahasa terjemah kita dengar lama dah, Sidik Amanah Tabligh Batanah ni cerdik. Siap, semua Nabi Rasul cerdik. Lebih cerdik pada kita? Ya, mesti. Bahkan cerdik mereka secerdik-cerdik ni. Kalau ada hal-hal yang menunjukkan macam kita lebih cerdik pada Nabi Rasul, pasti kan boleh tanggung, boleh faham, boleh syarahkan dengan betul untuk menunjukkan bagaimana keadaan yang ada pada Nabi Rasul nampak macam tak cerdik, tapi sebenarnya keadaan tu adalah cerdik khasnya pada Nabi kita Muhammad SAW. Tentang mana? Tentang umminya Nabi kita Muhammad SAW. Dan secara maklum, Nabi kita Muhammad SAW ummi. Dia dibangkitkan pun di kalangan ummiyin. Huwallazi ba'asa bil ummiyina rasulah. Dialah yang bangkitkan di kalangan masyarakat Arab yang ummiyin rasulan, seorang rasul. Di kalangan masyarakat Arab yang ummiyin, bahkan Nabi kita Muhammad SAW pun antara sifat yang ada pada dia ialah sifat ummi. Sedia maklum, ummi adalah satu sifat yang dinisbah pada Nabi kita Muhammad SAW, yang ummi ni berarti la yaktubu wa la yaqra'u. Dia tidak ada keupayaan menulis dan tak ada keupayaan membaca. Kata cerdik, macam mana cerdiknya Nabi Rasul sedangkan dia ummi? Inilah benda yang saya sebut tadi. Mesti ada kebolehan kita dan kepahaman kita macam mana nak fahamkan umminya Nabi Muhammad SAW ni adalah menunjukkan, tak menafikan fatanah, cerdik, brilliantnya Nabi kita Muhammad SAW ni. Antara lain yang disebut oleh para ulama, dia kata umminya Nabi Muhammad SAW ni tak menghalang dia untuk mengenal Allah Ta'ala. Itu besar sekali lah kan. Kita ni walaupun boleh baca dan menulis, belum tentu boleh kenal Allah Ta'ala. Belum tentu hati boleh hadir pada Allah Ta'ala. Belum tentu sentiasa 24 jam sedar Allah Ta'ala, realizing kita pada Allah Ta'ala. Belum tentu. Rasulullah yang ummi, walaupun dia tidur, hati dia tak tidur. Cerdik tak cerdik dia. Kita boleh baca dan menulis, duduk mengaji pun tidur. Semayang pun tidur. Duduk zikir pun tidur. Zikir pun tak ada hati ke orang salah. Bayang tak betapa bodohnya kita. Sikitlah dengan bahasa gitu kan. Tujuan saya sebut itu pasal apa? Supaya ada akidah kita pada Nabi Rasul. Jangan umminya Nabi ni kita pelakirkan dia. Bahkan keadaan umminya Nabi kita Muhammad SAW ni adalah satu dalil yang menunjukkan benarnya dia, dan itu adalah satu bukti menunjukkan dia ni benar-benar Nabiullah Rasulullah. Apa yang didakwa Quran tu memang bukan daripada diri dia sendiri, bahkan betul-betul daripada Allah Ta'ala. Kerana kalau Nabi kita Muhammad SAW ummi ni, kalau didakwalah Al-Quran tu datang daripada dia, tentulah di kalangan masyarakat Arab itu, walaupun umumnya nama ummi, ada cendekiawan yang boleh membaca, menulis, bahkan ada ahli sastrawan yang sangat pakar dalam ilmu bahasa. Sepatutnya kecerdikan mereka dalam kemudahan menulis, membaca dan berkarya dengan kebijaksanaan mereka dalam ilmu sastra ni, kesastrawan mereka sepatutnya boleh menandingi kebijaksanaan yang ada pada Nabi kalau Rasulullah yang ummi itu sendiri yang baca Quran, yang Quran tu datang pada dia. Tapi apa yang berlaku ialah setiap huruf yang datang daripada mulut Nabi SAW yang menceritakan ni Al-Quran, semuanya mentercengang dengan mereka. Yang ni menunjukkan keadaan ummi Nabi SAW itu adalah satu dalil dan hujah menunjukkan benarnya Al-Quran adalah kalamullah. Pasal kalau orang ummi boleh buat karya,
Takkan orang tak ummi tak boleh lawan orang yang ummi karya mereka. Kan? Saya nak tunjukkan bagaimana untuk kita nak faham dan betulkan etikat kita pada Nabi SAW. Khasnya, keadaan ummi itu tidak membatalkan cerdik dia. Bahkan, saya mengaji tutup guru yang pernah jumpa pengajar dalam bab macam ni, dia kata, sebenarnya kebolehan membaca dan menulis sebenarnya bukan satu kemahiran yang cerdik sebenarnya. Bukan cerdik. Berapa ramai orang membaca dan menulis tapi sembah tokong dia. Jadi bukan satu ciri kecerdikan. Berapa ramai orang baca menulis tapi masih tak sembahyang. Bukan cerdik tu. Orang tak sembahyang, tak boleh taat orang Ta'ala, tak cerdik. Memang bodoh gila punya. Maksudnya apa? Macam mana boleh tak taat orang Ta'ala? Memang gila ke bodoh kan? Macam mana nak kata cerdik kalau boleh membaca dan menulis tapi Allah Ta'ala tak dikenal? Memang bodoh lah. Sembah tokong dan batu ni bodoh tahap gaban. Bahasa itu tahap gaban ni tak faham. Tak tahu lah bahasa itu kan. Maksudnya bodoh manusia. Perkara yang tak sepatutnya sebab dia boleh meletakkan kehambaan diri pada makhluk yang lebih hina daripada dia. Ini memang tak cerdik gila ni. Walaupun kebolehan membaca menulis ilmu matematik dia, matematik tambahan dia, fizik, kimia hebat. Tapi atas kata, walaupun ada kemahiran membaca menulis, kebolehan mengira matematik yang sangat hebat, ini ilmu sains dia yang sangat hebat. Tapi dia punya bodoh. Pasal apa? Pasal Allah Ta'ala tak kenal kepada siapa untuk dia menghambakan diri. Akal dia tak boleh proses mengenal perkara gaib yang cukup simple, cukup senang, cukup mudah untuk dipaham. Kita ni asal tak ada. Macam mana kita ni boleh ada? Mestilah ada yang mengada kita. Yang tu pun tak boleh faham walaupun boleh membaca dan menulis. Apalah kat kita pun, kalau kita pun tak boleh ada perasaan macam tu, maksudnya kita pun belum cerdik mana lah. Walaupun ada PhD. Kasar sikit lah ayat tu kan. Ada orang marah sebut gitu kan. Pasal apa? Pasal cerdik kita bukan di atas PhD kita kan. Cerdik kita ialah sejauh mana boleh takwa pada Allah Ta'ala. Cerdik kita adalah sejauh mana kita beriman pada Allah Ta'ala. Cerdik kita sejauh mana junjung perintah Allah Ta'ala. Cerdik kita sejauh mana realizing kita pada Allah Ta'ala. Kita boleh realize Allah Ta'ala. Sejauh mana kita boleh mengakui, mengiktiraf dalam hati sanubari dan sedar kita ke Allah Ta'ala. Itulah cerdik. Sejauh mana kita boleh berbekal yang dunia ni mazra'atul akhirah. Sabda Nabi SAW, ad-dunya mazra'atul akhirah. Yang kita bercocok tanam untuk ambil hasil di sana tu. Sejauh mana kita bersedia untuk tu. Itulah menunjukkan cerdik kita. Maksudnya kalau kita ni duk sibuk kat sini, tak pernah ada wawasan untuk ke sana dan apa bekalan untuk ke sana, tak pernah pergi belajar pula daripada tutup guru nak tunjuk kat kita, dah ajar kat kita macam mana sebenarnya kaifiat untuk walaupun jasad di sini tapi fikiran di sana kita tak pernah belajar, menunjukkan tak cerdik kita. Macam mana nak kata cerdik kalau kita duk cari makhluk yang binasa, sedangkan Allah saja yang kekal abadi. Kita tak cari makhluk yang kita sendiri kita tahu kita akan mati, tapi kita sibuk elok diri kita. Tak cerdik namanya tu. Orang cerdik ialah orang yang dicari siapa yang kekal. Isyarat Quran, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua makhluk ni, semua makhluk yang atas nama hidup atas muka bumi ni, kullu man 'alaiha, semua yang ada atas muka bumi ni, apa dia? Fanin. Binasa. Untuk yang kekal siapa? Wa yabqa wajhu rabbika. Yang kekal ni hanya zat Allah Ta'ala. Dzul jalali wal ikram. Jadi nak cari aminasa ke cari kekal? Dan kita nak cari kekal ni khas saja Allah Ta'ala. Kalau syurga pun kekal, bukan hakiki kekal, bukan zati kekal, Allah yang nak bagi kekal. Dia makhluk juga. Ya hakiki kekal, zati kekal, abadi kekal. Allah tak ada siapa kongsi dengan dia. Wahdahu la syarikalah. Jadi macam mana cerdik yang kita ke Allah Ta'ala ni? 24 jam zikir kat dia. Zukur 24 jam tauhid dengan dia. 24 jam tak pernah syirik dengan dia. Tak pernah hilang dalam hati sanubari kita ni. Syuhud kat dia. Memandang dia. Mengiktiraf dia. Mengakui dia. Mengimani dia. Tasdik dia. Yakin dia.
Mati macam inilah nama dia, mati Allahu Rabbi. Mati dalam keadaan mengiktiraf Allah lah yang menjadikan aku, Allah lah hidupkan aku, Allah bagi penglihatan kat aku, Allah bagi nyawa kat aku, Allah bagi kedekat kat aku. La haula wala quwata illa billah. Allah yang bagi pengetahuan kat aku, otak kat aku. La ilma lana illa ma'alamtana. Nak cerita apa tu? Itulah perjalanan orang beriman. Orang beriman saja adalah orang cerdik. Orang tak beriman tak cerdik. Nabi dan Rasul adalah orang yang paling tinggi iman dia. Bahkan iman dia sentiasa increase. Setiap hari, detik dan saat. Makin kenal, makin kenal, makin kenal. Makin sedar Allah Ta'ala. Tak pernah ada kehidupan dia melainkan hati dia sentiasa dengan Allah Ta'ala yang Maha Pencipta. Alhamdulillah. Jadi kita punya kewajipan belajar ni, ambil kecerdikan Nabi dan Rasulullah. Di atas cerdiknya mereka, Tuhan, soal dah ambil ke kita cerdiknya Nabi Rasul ni? Dia ajar kita bagi cerdik kan, tapi kita pergi belajar benda bodoh. Oh, kasar sikit lah kan. Apa kita belajar lagi bodoh? Kita belajar cari kata. Tak belajar macam mana nak hadir hati dan rasa hebat pada Allah, Tuhan pencipta alam semesta. Kacau kita ni. Sepatutnya dalam duk mencari tanggungjawab kita untuk kita laksana sesama makhluk, isteri, anak-anak, makan minum kita. Tapi perkara tu tak mencuaikan kita daripada mentauhid ke Allah Ta'ala dan hadir hati kita ke Allah Ta'ala. Bahkan apa yang ada kat kita yang kita duk berusaha menunaikan tanggungjawab tu, makan, minum, rezeki, pendapatan, pekerjaan, kemahiran tu, tak pernah lupa kita apa yang ada kat kita itu adalah minallah, minallah, minallah. Semua datang daripada Allah Ta'ala. Mula pun dengan bismillah, makana min ni'matin fa minallah. Tak ada apa nikmat yang datang pada kita ni melainkan daripada Allah. Ada kedekat, Allah beri. Dapat melihat, Allah beri. Pandai buat kerja ni, Allah beri. Dapat gaji, Allah bagi rezeki. Ilmu ni lah nak kena belajar tuan-tuan, supaya sepanjang hidup kita ni, walaupun nampak macam cari makhluk, sebenarnya bukan cari makhluk. Sebenarnya hati ni sentiasa sedar pada pencipta makhluk. Walaupun kita ni duk bergomoi dengan makhluk, tapi hati tu syuhud, hadir hati kepada Allah pencipta makhluk. Yang ni yang kena mengaji ni, yang ni. Yang saya cakap. Yang ni lah menyebabkan cerdik dan cerdik kita. Kalau kita tak cerdik, arti yang kita tak tahu macam mana nak synchronize kan tauhid yang kita belajar dan akhirat yang kita nak cari dengan kesibukan kita sebagai makhluk, dengan tanggungjawab yang mesti kita tunaikan kepada anak-anak dan isteri. Begitu juga dalam masyarakat. Kalau kita tak diajar macam mana nak synchronize ni, kita faham seolah-olah bab iman ni asing, bab dunia ni asing. Itu tak pandai tu yang kata tak cerdik tu. Kecerdikan Nabi Rasul ni macam mana? La tulhihim tijaratun wala bai'un an zikrillah. Itu ciri Quran. Quran ni bila sebut Quran ni peribadi akhlak yang ada dalam Quran. Rasulullah pernah, Sayyidatina Aisyah pernah ditanya tentang akhlak Nabi SAW. Ditanya macam mana akhlak Rasulullah. Sayyidatina Aisyah jawab, kata dia, khuluqu Quran. Akhlak Nabi kita Muhammad SAW adalah Quran. Ini macam mana akhlak tingkah laku peribadi, macam mana dia akses kehidupan dia atas muka bumi ini. Dia adalah antara rijalun, bahkan dia adalah rijal yang paling hebat dalam bab ni. Apa dia? Yang la tulhihim tijaratun wala bai'un an zikrillah. Tak pernah melalaikan dia, sama ada dia berniaga ataupun dia buat urusan kebijaksanaan yang ada, kemahiran yang ada pada dia untuk mencari sara hidup. Kalau katalah dengan bahasa begitu, untuk anak isteri dia, tak pernah melalaikan dia daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan dia beringat kat kita pula, ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Jangan sama sekali melalaikan pada kamu, wala tulhikum, wala, jangan melalaikan kamu dan membinasakan kamu harta kamu, anak isteri kamu daripada mengingat Allah Ta'ala. Yang ni yang ilmu yang kita kena belajar. Inilah kecerdikan diajar oleh Nabi Rasul.
Inilah kecerdikan diajar oleh tutugu para ulama kita. Mereka pewaris ulama kan, pewaris Nabi Rasul. Pastikan memang inilah yang kita dapat daripada pewaris Nabi Rasul ni. Kalau kita belajar bunyi ustaz, tapi ustaz pun ngajar main saham aja. Ini lain macam punya ustaz ni. Sorry sikit pasal dia punya bahasa tu kan. Ustaz pun ajar MLM aja. Ustaz ajar kita Bitcoin. Tuan-tuan tak faham dah saya sebut apa tu kan. Ustaz ajar kita itu yang dia ajar kan. Dia tak ajar macam mana untuk kita nak menjana diri setiap hari, mendekatkan hati kepada Allah Rabbi kan. Tak pernah. Ya ni salah ustaz ni. Walaupun nama ustaz, sikit kasar sikit lah bahasa saya kan. Pasal apa? Itu bukan cerdik yang diajar oleh Nabi Rasul. Kalau para ulama tutup guru kita pun cerdik, ya. Nabi macam mana? Rasul macam mana? Nabi Nuh macam mana? Nabi Isa macam mana? Nabi Musa macam mana? Nabi Ibrahim macam mana? Nabi Muhammad SAW macam mana? Ni kita punya metodologi yang berfikir disebut oleh ulama kita. Kita bicara macam mana? Ni akidah yang ada pada kita. Nabi Rasul ni fatah. Sorry. Satu ada kitab-kitab tauhid kita, antaranya kitab Matan Ummul Barahin. Dia sebut Nabi Rasul ni siddiq, amanah, tabligh. Fatanah dia tak sebut dalam tu. Dia sebut para ulama kita, kenapa dia tak sebut fatanah? Pasal dah siddiq, amanah, fatanah. Siddiq, amanah, tabligh, tentu fatanah. Orang yang sentiasa bercakap benar. Benar pula bukan cakap mulut aja benar. Hati dia benar dengan apa yang zahir daripada diri dia. Kita kalau perhatian tu banyak kita kadzib lagi, banyak dusta lagi kat kita. Nabi Rasul ni tuan benar ketaatan mereka, benar apa yang dia cakap dengan dia zahirkan pada diri dia. Kalau dia Allahu Rabbi tu maksudnya memang betul-betul Allahu Rabbi dalam hati sanubari dia. Kita Allahu Rabbi, Allahu Rabbi, tapi hati kita tak boleh merasa kehebatan ilahi. Ni masalah kita. Jadi kadzib lagi kita ni. Dia sebut inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tapi hati tak sedar pun Allah Ta'ala pencipta alam. Tak sedar pun Allah Ta'ala bagi hidup kita. Dia kata Allah Rabbul Alamin, Rabbul Alamin. Dia kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kau saja kami menyembah. Bahasa terjemah itu. Wa iyyaka nasta'in. Dan kau sajalah kami minta tolong. Bohong aja. Dia minta tolong banyakkan makhluk. Sepatutnya kalau di atas prinsip wa iyyaka nasta'in, siddiq di situ tang mana? Walaupun minta tolong kat makhluk, dia sedar makhluk ni sebenarnya aku bukan tolong kat minta tolong makhluk, aku minta tolong dengan Allah Ta'ala. Tapi Allah Ta'ala jadikan peraturan atas muka bumi ni, kalau kata kita sebagai suami kena ada isteri bantu. Yang bantu tu nampak isteri. Sebenarnya Allah yang beri bantuan kat kita, tapi dizahirkan melalui isteri kita. Ini tauhid yang nak kena belajar. Kita lapar, makan tak? Tuan jawab saya tengok. Sebenarnya kita ajakkan orang tak lara, ajakkan makan. Faham? Ajakkan makan. Makan makhluk kan. Kita lagi tinggi martabat daripada makanan. Makanan tak ada akal, kita ada akal. Tapi apa perlu kita kat makan? Kita sebenarnya bukan perlu kat makanan, kita perlu kat Allah Ta'ala. Inilah tok guru kita ajar. Dengar saya tu. Kau tak pernah dengar. Waktu kita ajak siapa? Ajak ke Allah. Makanan ni Allah bagi jadi. Satu dihajar oleh para ulama kita, hadirkan hati ni. Makan tu, hadirkan hati Allah jadikan rezeki untuk aku. Dia yang takbir alam ni, antara pentadbiran dia, dia sediakan makanan untuk aku. Aku tak akan boleh nak hilangkan lapar, melainkan sebab dia kena makan. Yang sedia makanan ni ialah Allah. Aku ajak ke Allah, bukan ajak ke makanan ni. Tapi nak lalu pergi ke orang Ta'ala tu, lalu kau makan. La ilaha illallah. Ni tauhid. Boleh? Faham? Ini sebab apa? Yang ni tuan-tuan tak dapat kalau tuan-tuan tak mengaji. Tak dapat. Maksud apa? Pasal inilah kecerdikan yang diajar oleh para ulama kita. Ambil daripada Nabi-Nabi Rasul. Ajar macam mana supaya 24 jam perjalanan hidup kita ni tak pernah lalai dengan Allah Ta'ala. Satu kita kalau tak pernah belajar, kita akan muskil macam mana nak ingat Allah Ta'ala 24 jam.
Macam mana nak ingat? Tak pernah belajar pun macam mana nak ingat? Bukan ingat tu duduk pegang tasbih, duduk masjid, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bukan macam tu. Yang tu pun sebenarnya bukan ingat pun. Mulut je la ilaha illallah. Jasad je dalam masjid surau. Hati luar. Dia silap Jepun, Afrika, mereka bahkan hidup alam barzah tu. Duduk alam barzah. Tidur dalam alam barzah. Entah tak faham tu dah. Benda ni sebut tu. Apa cerita ni? Yang tu yang kita tak dapat ni. Pasal apa? Pasal apa yang sepatutnya kita kena belajar untuk dapat kecerdikan tu kita tak pergi, tak jumpa pun. Kalau ada orang ajar pun kita rasa macam tak ada apa-apa pun dia ajar. Apa yang dia cerita tu sejam ni. Apa benda lah cerita. Merepek aja banyak. Rubbish dia kata. Yang dia duk merepek tu tak kata rubbish. Yang kita duk ajar supaya kenal Allah Ta'ala ni. Macam mana nak tauhidkan Allah Ta'ala tu. Dia kata rubbish. La haula wa la quwwata illa. La ilaha illallah. Astagfirullah. Yang ni kalau dia duduk zaman Nabi Rasul, tuan dah tahulah apa dia kata kat Nabi Rasul. Nabi Rasul, la ilaha illallah, sikit saya sebut. Nabi Muhammad kerja apa? Dia makan minum, dia kerja sebagai apa? Petani, peladang, tanam kurma, bela kambing. Itu masa dia sebelum jadi Nabi Rasul. Kalau zaman ni lah orang tengok Nabi Rasul dia agak, dia kata apa? Mau dia kata sesat, apalah kerja. Ya. Yang ni yang orang tak faham perjalanan Nabi Rasul. Muncullah tak duduk zaman Nabi Rasul. Khaidak dia lagi teruk daripada Abu Jahal dengan Abu Lahab tu. Allah Akbar. Mudah-mudahan Allah pelihara kita semua fahamkan kita apa sepatutnya kena faham. Kata kita bicara ni. Batuan ayat biasa je. Ayat biasa. Sebab kita baca apa yang dalam kitab ni tak disebut. Simple aja. Kata dia kalau Rasul tu dalil lah saya baca atas tadi. Arti fatwa ni cerdik. Sekali lalu saya dah tunjukkan macam mana nak faham cerdik yang Nabi Rasul ni. Dengan sekira-kira cerdik Rasulullah ni macam mana? Dapat mengalahkan perkataan lawannya. Apa saja orang argue dia, semua dia boleh jawab. Soal, cerdik tak cerdik? Cerdik lah pasal semua argumentasi boleh dia jawab. Bahkan semua jawapan dia mentercegang kan orang yang tanya. Bahkan dia tak perlu hurai panjang pun. Sikit je dia sebut. Ada. Sikit kalau kita tengok ayat Quran, Allah Ta'ala ceritakan bagaimana Nabi Ibrahim AS dia dakwah jumpa Namrud kan, bukan jumpa sebarang orang. Orang yang mengaku dia Tuhan. Kita kan kadang mati akal nak berkelahi dengan orang macam ni. Bila dakwah pada Namrud, Quran cerita macam mana? Dia kata bila jumpanya, dia kata Rabbi alladhi yuhyi wa yumis. Kata Nabi Ibrahim, Allah ni aku nak ajak kamu sembah Allah ni. Dialah yang menghidup dan mematikan. Namrud dia mengaku Tuhan. Dia kata ana uhi wa umin. Aku pun boleh hidup dan matikan. Nampak dia punya sentot kepala otak. Dia tak cerdik. Nabi Rasul memang sebut menghidup dan mematikan. Dia pun kata dia pun boleh menghidup dan mematikan. Jauh dan pahaman menghidup dan memati. Macam mana kau boleh hidup dan mematikan? Kata Nabi Ibrahim. Dia panggil dua orang tawanan dalam penjara, tahanan dalam penjara dia. Dia ambil, dia bunuh seorang. Bunuh. Aku dah matikan dia. Yang ni, seorang ni aku lepaskan dia. Tengok aku telah hidupkan dia. Aku pun boleh hidup dan matikan. Nampak bodoh tak bodoh amat? Untuk faham saya sebut apa? Tuan-tuan tak faham sama bodoh dengan Namrud. Kacau sikit bahasa tu kan. Saya ni suka tanya-tanya tiba-tiba orang. Apa ini? Astagfirullah. Buta mata hati dia mata kata kalau takat kata yang mana yang boleh memati ni tawanan di Panjung, yang ni lepas, jangan kata kau jadi Tuhan, aku jadi Tuhan. Kalau itulah maksud menghidup dan memati. Yang dimasukkan oleh Nabi Ibrahim, Allah Ta'ala yang menghidup yang mati ni, tak mana? Macam mana telur boleh keluar ayam? Kau buat. Macam mana air mani boleh jadi zygote, boleh jadi janin? Buat. Ambil air mani tu, buah dalam tabung uji, simpan tabung uji tu, buah dalam incubator ke apa ke? Boleh membesar jadi baby. Sebab, silakan. Antum
takhluqunahum am nahnul khaliqun, kata Allah Taala. Adakah kamu yang cipta tu ataupun kami yang cipta? Buat. Kalau kau boleh menghidup dan mati kan. Tapi orang tak faham ni, yang tak cerdik ni macam mana? Dia kata dia yang menghidup dan mati kan. So, cerdik pula Nabi Ibrahim AS nak lawan buat bodoh macam ni macam mana? Bukan boleh layan bodoh dia. Dia buat apa? Dia buat satu hujah yang boleh mematikan lawan ni sampai terdiam musuh. Kata dia, inna Allah ya'ti bisyamsi. Inna Allah ya'ti bisyamsi minal masyriqi fa'ti biha minal maghrib. Kata dia, Allah Ta'ala yang aku nak ajak engkau beriman ni, dia terbitkan matahari daripada belah timur, tenggelam dengan belah barat. Kalau kata kau Tuhan, terbitkan belah barat, tenggelam dengan belah timur. Macam ini Namrud ni. Macam tak kata lah Bang Namrud tidak sangka pula kan. Macam tak terdiam itu. Mampu kan. Kalau nak hidup mati, dia punya boleh layan bodoh dia. Yang ni aku bunuh, aku mati kan. Yang ni aku lepas, aku telah hidup kan. Matahari kau dah buat aku ni. Buat lah. Diam. Tapi jangan tak tahu, orang bodoh ni bila dah diam, dia tak boleh lawan, dia buat apa? Tangkap dia. Jahat lah, memang jahat lah. Satu, Nabi Rasul, para ulama kita semua cerdik-cerdik. Pemerintah yang tak boleh lawan dengan ahli ulama tu tunggu cerdik-cerdik ni, apa dia buat? Tangkap je. Penjara. Bunuh. Ini merosakkan fikiran rakyat. Yang dia rosakkan fikiran rakyat, tak tahu. Dia tak. Nabi Rasul yang ajar bawa hidayat, dia kata rosakkan fikiran rakyat. Dia kata yang ni bawa pecah belah dalam masyarakat. Yang dia pecah belah bahkan membodoh yang akal dia sendiri. Dia tak sedar. Sikitlah ayat di sana. Jadi asalan sebut, memang mereka ni sangat cerdik yang sampai dapat mengalahkan apa saja argumentasi yang datang oleh lawan. Cuma kita tuan-tuan bila tak mengaji dengan betul-betul punya tok guru, nanti yang kita tak kenal tok guru siapa cerdik siapa bodoh tu. Sikit ayat itulah kan. Pasal apa? Kita nak kenal ustaz pun tak kenal. Ustaz pun kita tak kenal. Kerana ustaz kita boleh pelakir lagi. Bohpi lah bahasa itu tak. Alah ustaz ni lebih kurang aja. Baik aku lagi. Habis lah kita. Kalau memang yang tak boleh pakainya tu Kadang tu guru alim ulama besar hebat, kita pelakirkan dia. Orang tak boleh pakai, kita sanjung pula. Pelik kita ni. Pelik kan. Tu kata-kata kita tak pelik, kita tengok keliling kita pun pelik. Nak sebut macam mana? Ada orang yang memang boleh layak jadi Perdana Menteri. Memang kita tengok ada credibility pun. Ada orang tak pernah jadi Perdana Menteri, memang cita-cita nak jadi Perdana Menteri. Tapi ramai lagi orang duk sokong yang tak pernah jadi Perdana Menteri ni. Padahal yang memanglah jadi Perdana Menteri dan memang ada credibility, yang tu tak nak diberikan authority. Pelik Tuan-tuan saya tak tahu lah, saya pelik. Ada. Tengok statement dia keluar apa macam tak ada akal je. Baik orang yang ni lah tengok diam nak mendiamkan diri, menunjukkan berakal dia. Tak faham saya cakap apa? Tak faham juga. Memang tak ada akal kalau itu tak faham tu. Mak, saya saja isyarat-isyarat nak menunjukkan cerdik tak cerdik. Allah, mudah-mudahan Allah Taala cerdikkan kita. Pasal cerdik ni satu anugerah, dan anugerah satu hal, dan kena cari jalan macam mana jalan nak cerdik. Apa dia? Belajarlah. Kita ni rasa kita dah terpelajar. Tu yang tak cerdik-cerdik tu. Tambah pula kita rasa kita boleh belajar sendiri, baca buku, tengok internet, maka aku cerdik. Silap lah. Kan? Kalau kata yang tu boleh buat cerdik, tutup sekolah. Bagi anak kita belajar dengan internet aja. Saya nak tunjukkan hujah. Bahawasanya tak betul fahaman macam tu. Kalau kata dengan baca buku boleh cerdik, jual buku je. Tak payah ada sekolah. Buat habis duit dia buat sekolah banyak-banyak. Bagi cikgu mengajar pula. Bagi kerja buta je kat cikgu. Buat apa? Bagi buku bagi anak murid kita baca. Bagi anak-anak baca. Takkan dia tak kerti membaca? Saya nak tunjukkan apa? Itulah cerdik ni bukan boleh membaca dan menulis tau. Cerdik ni dia boleh kenal apa dia sebenarnya proses yang boleh menyebabkannya dia cerdik. Berguru. Bukan membaca dan baca buku. Bukan membaca buku. Bukan.
Satu datang Iqra' tu suruh membaca, Rasulullah tak boleh baca, dia ummi. Apa hikmah datang Iqra' tu? Sedangkan Rasulullah ummi, Jibril suruh baca tak buat apa. Dengan elok-elok tu pun, yang tu pun ramai orang hurai satu hal kan. Macam mana pun bukan menafikan supaya diajar kemahiran membaca. Tapi nak menunjukkan membaca ni bukanlah satu ciri cerdik besar yang menyebabkan orang jadi cerdik dengan sebab membaca dan menulis. Tidak. Cerdik ni ialah berguru. Rasulullah yang ummi, walaupun dia tak boleh membaca dan menulis, dia tak boleh mencatat apa yang Jibril sebut. Tapi cerdik dia, Rasulullah, Jibril baca, dia boleh ingat dan hafal. Tak pernah minta Jibril mengulang apa wahyu yang diturunkan ke dia. Itu cerdik dia. Cerdik ini faham. Cerdik ini ingat. Memorizing. Cerdik ini boleh proses. Itu cerdik. Bukan cerdik tu dengan menulis. Tulis, belum tentu boleh ingat. Rasulullah dengar, boleh ingat. Mana cerdik? Satu Iqra' tu bukan dalil untuk suruh baca. Iqra' tu dalil suruh guru. Pasal apa? Guru dengar dia sebut. Dia sebut. Pup. Kau boleh proses tak apa dia cakap. Itu cerdik. Kalau kita tak boleh proses apa orang cakap, apa yang dihujah, apa yang dibicara, kita tak boleh proses. Menunjukkan kita tak cerdik. Itu yang belajar kat sekolah semua gagal. Berguru pun gagal. Bayar nak kalau baca buku. Orang cerdik ialah orang yang boleh menerima, dia boleh proses apa orang sebut ni. Bahkan kecerdikan dia boleh menilai, ini betul, ni salah. Dengan dia boleh, kemahiran yang ada pada dia boleh menilai tu. Nabi Rasul memang cerdik sungguh tu. Allah. Baik. Jadi dia boleh membatalkan dakwa mereka itu yang tak sebenar. Siap. Satu orang yang dapat kedudukan Nabi Rasul apa? Para ulama. Satu golongan-golongan batil yang ada zaman kita ni nampak khasnya atas nama bawa ajaran Islam, tapi pening Islam dibawa. Mendakwa dibawa ajaran yang betul, bawa hidayat, tapi apa ajaran ni? Ada yang sesat, jaga elok-elok. Macam mana pun ada juga anak murid yang mengikut yang bawa ajaran sesat ni ramai. Apa maksud teramai ni? Nak menunjukkan ramai lagi yang bodoh, yang tak reti, yang menilai apa sepatutnya yang dikena reti dan kebolehan nilai. Itu sekali lalu. Baik, dalil fatonah ni apa? Kaedah diajar dalil fatonah pun dengan kaedah metodologi berfikir. Apa saya tunjukkan tuan-tuan tadi pun ayat Quran, kisah Nabi Ibrahim. Kalau nak sebut semua banyak tu kisah Nabi Rasul yang ada dalam Quran. Yang tu satu cerita tu pun ada dah rasanya untuk menunjukkan cerdik Nabi Rasul. Ini dalil akal untuk menunjukkan mesti kita menerima pernyataan mesti Nabi Rasul adalah sangat-sangat cerdik. Macam ni. Kalau Rasul tak cerdik, nescaya tidak kuasa mengalahkan lawan. Dan tidak kuasa itu mustahil. Kalau dia tak cerdik, dia tak boleh lawan hujah orang kafir yang menentang dia. Tak kuasa melawan hujah orang kafir adalah mustahil. Pasal apa? Istilahnya menggagalkan misi dan visi dia sebagai Rasul. Sedangkan Rasul isyarat Quran, Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Allah Ta'ala dia amat mengetahui, dia Allah lagilah alim, mengetahui, cerdik. Bahkan siapa boleh mengatasi Allah Ta'ala? Jangan kata mengatasi. Siapa nak menyamai Allah Ta'ala? Dari sudut dialah yang sabit ilmu. Yang kita ni la ilma lana illa ma'alam tanah. Tak mana ni nak kata Allahumma salli wa sallim ala. Yang Nabi Rasul ni kegagalan dia menjelaskan apa kemuskilan dan hujah yang didatangkan oleh orang kafir dengan apa yang diberi penjelasan, maka istilahnya menggagalkan Allah Ta'ala menghantar dia sebagai Nabi Rasul. Takkan Allah Ta'ala tak tahu Nabi Rasul mana yang dia nak hantar? Takkan Allah Ta'ala tak tahu apa ciri sepatutnya dihantar kepada utusan, apa ciri yang kena dia beri pada utusan dia untuk jadi messenger dia. Pasal Allah yang hantar bagi wahyu, Allah yang berikan mukjizat untuk mengenalkan dia Nabi Rasul. Takkan bagi orang tak cerdik untuk menjadi
sebagai utusan daripada dia untuk menyelesaikan misi dan visi Allah Ta'ala. Yang terbuat bahasanya. Mestilah orang yang cerdik untuk melaksanakan visi dan visi Allah Ta'ala. Satu, dia pelihara siap semua dengan kita belajar sidik amanah tabligh. Ni fatana. Jadi tak kuasanya Nabi Rasul ni melawan dengan orang kafir berhujah untuk menegakkan kebenaran mereka mustahil. Pasal apa? Kerana Quran telah mengkhabarkan bahawasanya Rasul telah mengalahkan segala lawan. Kisah Nabi Ibrahim tu cukup dah. Tu saya kata satu tu padat dah nak tengok Quran 30 juzuk, semua tak mana ya Quran yang menunjukkan cerdik Nabi Rasul ni. Kok kita lah pula masa tak ada nak dengar kan. Nak dengar sejam je pun letih lah. Nak dengar betul-betul kena duduk betul-betul, mondok betul-betul, ngaji betul-betul. Dengar tafsir daripada awal surah Al-Fatihah tu sampai surah An-Nas 30 juzuk. Larat? Nak tengok? Boleh? Kalau tu dengar bahasa Arab lah, bukan cakap bahasa Melayu. Kau faham bahasa Arab? Ada upaya, ada alat. Nak faham bahasa Arab? Untuk tak faham bahasa Arab, kena ngaji alatnya dulu. Tu berapa tahun agak dua mondok. Baca terjemah je pun makan masa. Lama nak ambil faham betul-betul dalam Quran. Bahkan baca Quran faham Arab tu terus. Bukan 2-3 hari je mengaji tu. Itu satu hal. Jadi asal saya nak sebut, asal kita bicara ni, Quran memang cerita semua Nabi Rasul ni mengalahkan lawan. Siap? Jelas? Jadi wajib berpegang Nabi Rasul yang cerdik. Di atas cerdik, kita pula, kita ni cerdik tak cerdik, adakah kita ambil apa yang diajar oleh Nabi Rasul? Tentulah. Untuk sikit muhasabah kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala lembutkan hati senopati kita, jadikan kita orang minat untuk memang nak ambil apa yang diajar oleh Nabi Rasul kepada kita ni, insya-Allah. Baik, maka tetaplah cerdik mereka itu. Jadi di atas kaedah berfikir macam ni, kalau tak cerdik, tak boleh kalahkan lawan orang kafir yang argumentasi, yang argue dengan Nabi Rasul ni. Kalau mereka tak boleh lawan, maka istilahnya membatalkan kehebatan Tuhan, sedangkan Allah Ta'ala hebat. Bahkan Quran sendiri menceritakan Nabi Rasul dulu semuanya berjaya mengalahkan perkataan lawan. Jadi apa kesimpulan dia? Memang Nabi Rasul cerdik. Walaupun macam saya sebut khas kan Nabi kita Muhammad SAW ni, walaupun dia ummi, tapi cerdik. Ummi itu tak membatalkan kecerdikan dia. Yang tu pun jaga. Dan jaga pula sikit lagi bab tu. Ada orang nak menunjukkan cerdik Nabi, dia kata Nabi ni ummi, awal-awal dia sebelum dia dakwah dia ummi. Tapi selepas tu dia tak ummi lah. Pasal mustahil Nabi Muhammad tak reti membaca dan menulis. Jaga juga. Nak jaga juga, saya kata jaga siapa? Apa yang sepatutnya sifat Nabi dan Rasul, jangan dinafikan ummi yang Nabi kita Muhammad SAW ni. Pasal menafikan ummi ni pula, apatah lagi istilahnya, menafikan Al-Quran yang Allah pun sendiri mentionkan Nabi ni ummi. Dia pun dibangkitkan di kalangan ummiyin. Isyarat Quran pun sebut menunjukkan bahawasanya Nabi Muhammad ni memang tidak ada keupayaan untuk menulis dengan tangan kanan dia. Wala takhutuhu biyaminik izal lartabal mubtilun. Surah mana, ayat mana pergi tengok. Allah Ta'ala kata wala takhutuhu biyaminik. Kamu wahai Muhammad memang kamu tak boleh nak tulis dengan tangan kanan kamu. Maksudnya Allah Ta'ala sendiri menceritakan Rasulullah ni ciri dia apa? Dia ummi, dia tak boleh yaktub, dia la yaktub. Dia tak ada keupayaan menulis dan mencatat. Wala takhutuhu biyaminik. Kalau andai kata Rasulullah boleh menulis, lartabal mubtilun. Orang yang nak membangkang kerasulan Nabi ini akan jadikan hujah kepada Nabi Muhammad SAW khasnya. Tengok, dia ada keupayaan menulis. Dia mesti belajar dengan mana-mana sastrawan ke, cendekiawan ke. Itu yang menunjukkan dia pandai berkarya. Konon dakwa wahyu daripada Tuhan, sedangkan dia sebenarnya belajar daripada tok guru dia yang mengajar kemahiran ni. Salah tu. Pasal kita membatalkan satu sifat yang Allah Ta'ala sendiri mengatakan Rasulullah ni wala takhutuhu biyaminik. Kita pula pandai lebih pada Allah Ta'ala lagi, menafikan ayat Quran itu, bahkan mensabitkan Rasulullah boleh menulis dan membaca. Apa benda ni? Jaga weh. Satu, kena mengaji biar betul. Mengaji ni biar faham betul apa yang sepatutnya memang betul dalam akidah, kena faham.
Jangan ambil salah kan. Jangan ikut nilaian kepala otak sendiri. Mesti kalau kita nak nilai akal, akal dengan kecerdikan yang ulama dah bagi kita panduan kat kita, yang mesti kita pelajari. Kalau buat dengan kepandaian sendiri yang kita tak ada credibility, tersesat masuk parit, jatuh, tak boleh naik lagi. Oh, jangan yang buat pasal tu. Sikit saya bagi peringatan sana. Jadi keputusan dia memang Nabi Rasul cerdik. Dan mustahil mereka itu di sebaliknya. Tak. Harus bagi Rasul. Tu tajuk lain lah tu. Ada soalan tentang cerdik Rasul, ummi, lawan hujah kan. Sekali lalu memang saya sebut tu lah. Untuk kat kita pun cari jalan macam mana nak cerdik. Khasnya atas kita sebagai orang Islam yang beriman ni, macam mana nak cerdikkan kehidupan kita ni boleh lawan iblis. Tu. Lawan syaitan supaya jangan syaitan dan iblis kencing kita. Yang ahli politik kencing kita tu satu hal lah. Itu satu hal. Yang tu pun depan mata kita dia kencing kita hidup dia. Tuan-tuan tak kena kencing saya tak tahu. Saya memang tak kena kencing yang itu. Tuan-tuan kalau kena kencing itu jangan kena kencing kali kedua tau. Tuan-tuan tak faham tu lah. Allah. Ada orang duk kena kencing tak buat kena kencing lagi tuan-tuan. Nak cari yang pernah kencing dia dulu tu. Nak kena kencing lagi sekali. Cerdik tak cerdik. Allah. Pula tu duduk 50-50 lah. Dah duduk tempat cerdik. Pergi duduk pula di tempat yang boleh dia kena kencing sekali lagi. Tuan-tuan tak faham tu lah saya punya isyarat-isyarat tu. Saya sebut secara khas lagi orang marah kan. Saya sebut dengan statement macam tu padan lah. Orang faham, keliling faham. Saya cakap tu. Allahumma salli ala sayyidina. Tadi saya nak sebut apa ni? Nak sebut itu macam mana nak keluarkan daripada kebodohan kita ni. Khasnya kebodohan macam mana? Kebodohan kita ni duk lalai ditipu daya oleh nafsu dan syaitan. Yang ni yang kita kena guru, jumpa guru macam mana dia nak ajar kita supaya jadi cerdik. Pasal antara kecerdikan yang dia ajar oleh Nabi SAW ni diwarisi oleh tutur guru kita. Dia ajar kita duduk atas muka bumi ni jadi cerdik. Jadi cerdik tu bukan cari cerdik cari makan, tapi cerdik mengenal Tuhan. Bayang tengok, kita berak pun ingat orang salah. Soalan, tuan berak ingat orang salah. Janganlah tengah berak tu zikir, saya tampar lagi pun tahu. Yang tu lah tak cerdik. Nampak? Wih. Yelah. Tengah berak berzikir, itu bukan ajaran Islam. Tapi berak tu dalam hati ni, ya Allah, engkau yang bagi lega aku. Aku pun tak proses apa dalam perut aku. Boleh buang tu macam mana? Tak ada siapa bagi kita kelegaan ni, melainkan Allah. Keluar je boleh sebut orang salah ni. Alhamdulillah. Dia yang afani min kulli da'in yu'zini. Dia telah mengafiatkan aku. Dengan aku boleh kencing berak ni. Benda dua ni. Urin yang tertahan ni. Bertegak nak buang air besar tu. Tarik lah. Tu mudah sebut itu. Tak boleh keluar ni. Menderita kan kita tau. Tak percaya tu try tahan kencing tau. Tahan berak tau. Menderita kan. Boleh keluar tu macam mana? Soal. Siapa bagi lega? Rasulullah ajar kita bagi cerdik. Alhamdulillah. Puji Allah Ta'ala. Allah yang bagi kita punya badan ni boleh proses. Kita tak campur tangan walaupun sebesar zarah. Puji Allah Ta'ala tu. Keluar je tandas hati ni memang kenal lah siapa Allah Ta'ala ni. Keluar je Alhamdulillah. Dia yang azhaba anni al-adha wa afani. Tuan-tuan apa tak apa doa keluar tandas tu satu hal lah kan. Tapi tauhid yang mesti ada macam mana? Yang diajar oleh Nabi Rasulullah ajar. Walaupun hanya sekadar doa keluar tandas. Dia mengajar kita cerdik. Bukan rasa seronok. Boleh buang, boleh kencing berak. Tapi seronok siapa yang sebenarnya menjadikan, mentakdirkan kita boleh proses, boleh buang tu. Nikmat tu adalah datang daripada Allah Ta'ala. Sedarkan kita siapa pemberi nikmat tu. Alhamdulillah. Ini tauhid. Inilah Nabi Rasul ajar. Cerdik. Walaupun dengan buang najis. Kita ni duk zikir tak ingat Allah Ta'ala. Duk sembahyang tak ingat Allah Ta'ala. Apa masalah ni? Pergi mengaji, belajar elok-elok, berguru. Macam mana ada guru yang betul-betul boleh tunjuk ajar kita supaya boleh tauhid ke Allah Ta'ala setiap masa. Pelajaran ni besar kan? Pelajaran ni lama. Dan pelajaran macam ni antara istilah ulama kita, pelajaran besar ni pelajaran akidah.
Sikit saya sebut ujung ni. Tak mana? Tak besar pelajaran nak jadi cerdik ialah pelajaran akidah. Hadirin sekalian, Rasulullah duduk di Mekah 13 tahun. Angka yang sering disebutlah. Di Madinah 10. Itu yang 23 tahun umur Rasulullah terima wahyu, 40 umur dia 63. 13 tahun di Mekah ni. Sembahyang rukun Islam yang kedua ni hanya diterima setahun sebelum hijrah. Jadi 12 tahun ni, apa yang Rasulullah ajar dekat para sahabat? Ajar apa? Ajar apa? Tuan jawab. Ajar apa? Ajar macam mana nak tauhid ke Allah. Nak mengasahkan zat Allah Ta'ala, sifat Allah Ta'ala, perbuatan Allah Ta'ala, milik Allah Ta'ala. Walaupun kita ni makhluk, duk muamalah sama makhluk, hati dengan pencipta makhluk. Berapa tahun? 12 tahun. Istilahnya apa dia panggil? Makkah wali zindagi. Urdu sikit. Urdu. Kehidupan Rasulullah di Mekah macam ni. Ajar akidah 12 tahun tuan-tuan. Sahabat berapa tahun belajar dengan Rasulullah? 12 tahun. Buat sebulan berapa kali? Woi, ahli Mekah yang duduk dengan Nabi ni bukan sebulan, dua berapa kali tuan. Tiap-tiap hari belajar akidah dengan Nabi SAW. Satu mereka jadi manusia yang miracles. Maksudnya apa? Semua curahan daripada Nabi SAW ni, dia tadak macam menatang minyak yang penuh. Tak luput satu pun. Satu bila hijrah je macam mana? Iman dia orang macam mana kan? Hijrah. Tinggal harta benda. Anak isteri yang tak ikut dia boleh pergi selai sepinggang. Jalan kaki tuan-tuan, Kedah Padang Pasir, Mekah pergi Madinah. Bukan bekalan pergi Bekalan Hulu. Bukan bekalan Pegoh pergi Bekalan Hulu. Berapa je baru dalam 200 kilo kan. Ni Mekah pergi Madinah, tu pun ada bas, ada kereta. Kalau pergi Bekalan Hulu lah kan. Selesa, enggak ada aircon lagi. Boleh makan minum lagi. Ni jalan kaki selai sepinggang Padang Pasir. Panas terik gila, malam sejuk gila. Macam kalau kita lah pergi Bekalan Hulu boleh tak? Tak pasal aku dengan Bekalan Hulu, Ustaz Bekalan Hulu lah mari sini. Sorry Ustaz. Itu yang saya sampai tu kan. Rasulullah macam mana? Para sahabat macam mana? Hijrah macam mana? Hijrah. Tak pernah fikir harta benda yang tinggal. Kita macam mana? Anak aku, bini aku macam mana? Aku macam mana? Kita pula senang nak ikut dia. Wow. Habis. Memang saya bukan nak panggil tuan-tuan pergi duduk pun. Tapi saya nak buat misal untuk buat perbandingan. Macam mana iman ni ada kat kita, macam mana iman para sahabat. Dia boleh tinggal semua tu. Tanah air dia boleh tinggal. Aku meninggal. Aku mati kat Madinah. Rasulullah pun wafat di Madinah. Tak pernah teringin nak balik tanah air dia. Maksud apa? Di Madinah ada orang yang menyambut dia, menerima ajaran dia. Ahli Mekah tak mau terima dia. Memang ada yang nak terima, tapi istilah dasarnya yang ramai yang tak nak ikut Rasulullah ni. Ahli Madinah ni walaupun ada pertemuan tertentu pernah jumpa Rasulullah sebelum Rasulullah hijrah tu, walaupun yang datang hanya beberapa orang, balik ke Madinah, ahli Madinah dah bersedia dah untuk menerima kedatangan Nabi Muhammad SAW. Bahkan duk minta, ya Allah bagilah Rasulullah datang ke Madinah. Datang Rasulullah. Saya nak cerita apa ni? Bagaimana iman yang ada pada para sahabat yang Rasulullah ni disebab ahli Makkah ni macam mana? 12 tahun terima daripada Nabi SAW. Baik, saya nak cerita ahli Madinah tu pasal apa? Dengar. Ahli Makkah 12 tahun dengan Nabi SAW. Ahli Madinah ni ada para sahabat, saya tak ingat nama-nama sahabat ni, yang mula-mula datang daripada Madinah setelah dengar perkhabaran ada Nabi Rasul di Makkah ni jumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Apa? The first impression dia, pertama sekali jumpa Rasulullah, dia kata ini benar Rasulullah. Dia tak jumpa Nabi 12 tahun tau, tapi dengar perkhabaran Nabi, dengar ni jumpa Rasulullah, ambil Rasulullah ajar apa? La ilaha illallah ni. Lepas tu balik Madinah, hanya beberapa hari je sahabat dengan Nabi SAW. Balik Madinah, macam mana? Hati ni terang menderang kan? Sentiasa subuh ni iman kat Nabi SAW. Pasal apa tu? Pasal ada iman ni, ada akidah dia dengan siapa dia jumpa. Walaupun hanya beberapa waktu dan ketika. Tapi balik ke Madinah, dia ibarat macam memasang obor dan pelita.
menerangkan alam yang gelap gulita. Siapa ni? Ahli Madinah. Sekejap aja. Boleh macam tu? Boleh jadi tukar macam tu. Tabdil. Zindagi tabdil. Boleh tukar. Ni, tukar tu. Boleh? Apa syarat? Nak tak nak? Bersedia tak bersedia? Faham tak faham? Satu orang yang faham macam mana? Tukar sekali mata. Tukar. Kita yang duduk masjid hari-hari tak bertukar-tukar lagi. Tak ada dah saya kata siapa-siapa. Nak cerita apa? Kesediaan. Saya nak tunjukkan ada dua keadaan. Ahli Mekah yang mendapat tarbiyah 12 tahun. Ahli Madinah yang tak pernah jumpa Rasulullah datang. Bahkan ada ahli Madinah. Bukan silap ahli Madinah. Ada ahli Yaman. Yang masyhur nama dia ni. Apa dia? Memang dapat perkhabaran Rasulullah daripada orang-orang yang balik daripada Madinah ni. Pergi jumpa, balik, bawa agama Islam, cerita kat Yaman. Nama seorang tabi'in, Uwais Al-Qarni. Punya haloba nak jumpa Rasulullah. Pernah pergi Madinah pun untuk jumpa Rasulullah. Tapi tak ditakdirkan untuk berjumpa dengan Rasulullah SAW. Tapi iman dia dengan Rasulullah macam mana? Dengar, tak pernah jumpa Rasulullah pun. Nabi kita duduk kedudukan tu. Apa dia? Walaupun tak pernah jumpa Nabi SAW. Hati ni dengan Nabi. Tapi apa jalan kita nak pergi dengan Nabi ni? Pergi jumpa siapa yang dekat dengan Nabi. Siapa yang kasih dengan Nabi. Belajar daripada orang yang kenal siapa Nabi kita Muhammad SAW ni. Supaya dapat tarbiyah dan asuhan. Supaya kita boleh cinta Nabi. Banyak selawat dan Nabi SAW. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi kita tu. Sebab kita akhir zaman ni tuan, nak pergi berguru, nak pergi Allah. Nak betul-betul kita dapat macam mana curahan yang diterima oleh para sahabat. Begitu juga para ulama' kita dulu yang hidup mereka ni. Dengan para ulama' cukup rapat. Kita ni yang jauh yang hidup merempat. Duk kira cari makan je, cari dunia je. Sampai tak tentu tempat. Ini keadaan yang ada pada kita. Yang keadaan yang macam ni lah menyebabkan gundah lana hidup kita tak tentu arah. Mohon je lah pada Allah Ta'ala kesempatan yang sedikit yang kita dapat ni. Janganlah yang ni memustahilkan kita untuk dapat. Dan kita boleh cinta Allah, cinta Nabi SAW, cinta para ulama' tutup guru. Dan limpah kurnia daripada Allah Ta'ala tu hasil dekat kita. Boleh sentiasa beriman pada Allah Ta'ala. Boleh berselawat sentiasa atas Nabi kita Muhammad SAW. Dan jadikan matlamat hidup kita untuk mentauhidkan Allah Ta'ala dan mengagung dan memuliakan dan nak mencontohi kehidupan Nabi kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan gitu. Itu ujunglah rasanya untuk hari ini. Panjang umur nanti kita sambung harus bagi Rasul. InsyaAllah. Ada soalan? Assalamualaikum. Cara menuntut ilmu yang boleh dihantar senang kita faham apa Ya. ilmu yang kita dapat sebutkan. Cara nak dapat ilmu tu. Kalau tanyakan cara tu, dia ada beberapa syarat. Pertama, guru cerdik, murid cerdik. Guru minat, murid minat, guru berhemat. Yang tu kot bahasa yang saya nak create bahasa sikit lah. Lagi apa? Dia memang antara syarat dia ada credit hours yang tak dapat tidak antara murid yang guru ni. Pasal 5 minit cukup tak? Sejam? Memang ada, insyaAllah, walaupun ngaji pendek, sikit berkat. Macam saya sebut para sahabat tadi kan. Jadi apa syarat dia? Dengar dengan minat. Apa yang telah diberi amanat, ambil dengan penuh semangat. Dan gunakan dia pada setiap saat. Itu je. Kalau nisbah kata, apa keedah nak ambil ilmu berkat ni? Pasal para sahabat ada yang datang, khasnya daripada Madinah jumpa Rasulullah macam mana? Sekejap aja. Tapi macam mana? Memang minat. Ada akidah dengan siapa, dengan Rasulullah yang dia jumpa. Memang benar-benar Rasulullah. Ada iman dia, ada akidah dia, macam tu kot bahasanya. Lepas tu walaupun yang dia ajar ringkas La ilaha illallah, tapi dia faham konten La ilaha illallah ni, walaupun ringkas, faham betul-betul, dan dia bawa sepanjang hidup dia. Ni je sebenarnya. Jadi kalau saya sebut dengan ringkas, apa dia ilmu yang pendek berkat, supaya dengan tu hati kita boleh hidup pada Allah Ta'ala. Dia ringkasan daripada makna La ilaha illallah tu.
Kalau saya sebut ringkas, apa la ilaha illallah ni nak faham kat kita? Yang ni lah ajaran Nabi Rasul. Makhluk tetap makhluk. Makhluk takkan ada sifat ilah. Allah dia ilah. Ya. Makhluk ada tadi saya sebut. Makhluk ni sentiasa dalam keadaan binasa. Makhluk memang asal binasa. Memang asal tak ada. Yang memang ada, sedia ada hanya Allah Ta'ala. Yang kekal baqa hanya Allah Ta'ala. Jadi buat apa nak cari yang binasa? Carilah yang kekal abadi. Simple je maklumat tu. Untuk macam mana nak faham yang Allah Ta'ala kekal abadi, kita ni binasa. Walaupun kita tak dapat, tidak seharian ni kena makan, minum, tempat tinggal lah, pekerjaan, anak, isteri. Bukan maksudnya beriman ni tinggal mereka duduk dalam gua. Bukan. Tanggungjawab kena laksana. Ada tanggungjawab kita, anak, isteri, mak, bapak, ayah, saudara, mara, masyarakat, pemimpin, semua ada tanggungjawab kita. Macam mana? Tunaikan sama tanggungjawab tu tanpa Allah dilupa. Dan Allah tak dilupa macam mana? Kena faham. Semua makhluk sama saja kedudukan dia. Kalau nak bagi keistimewaan pun pada orang yang Allah Ta'ala bagi keistimewaan, khasnya Nabi kita Muhammad SAW dan semua Nabi Rasul. Macam mana kita bicara tadi, sidik amanah tak boleh potong. Muliakan Nabi Rasul ni. Begitu juga mak ayah kita yang ada kena muliakan, guru-guru kita yang kita kena muliakan. Siapa yang dalam syariat yang pada umumnya kita faham, maksudnya ada benda yang maklum fiddin binturul, simply known, yang ni dalam agama kita ajar untuk memuliakan mereka. Muliakan mereka ni. Lepas tu nak kata makhluk ni walaupun kita perlu duit, sebenarnya kita bukan perlu duit, kita perlu pada Allah yang jadikan duit. Allah Ta'ala buat kilang, buat duit. Tapi macam mana manusia boleh fikir buat duit? Siapa yang bagi manusia boleh fikir buat duit ni? Allah. Kita perlu pada makanan. Kita sebenarnya bukan perlu makanan, kita perlu pada Allah yang menjadikan pokok kayu boleh tumbuh padi, boleh tumbuh sayur. Dia yang menjadikan binatang, lembu, kambing untuk bagi kita makan. Dan dia bagi kita syariat pula macam mana makanan yang untuk kita pilih. Sebenarnya kita bukan berhajat ke makhluk, kita berhajat ke Allah. Dan Allah lah yang tunaikan segala hajat dan keperluan kita ni. Jadi saya sebut tu benda simple lah kan. Cuma nak mantap dia betul-betul tu memang ada pengajian besar yang kena mengaji untuk betul-betul dekat dalam hati. Itu je maklumat tu. Tuan-tuan boleh faham tu, Masya Allah, hidup dapat tauhid lah. Hati memang ingat Allah Ta'ala. Hatta saya sebut ni makan minum kat diri kita pun Quran isyarat wa fi anfusikum, pada diri kamu afala tubsirun. Ni macam mana boleh hidup? Allah hidup aku. Bukan oksigen hidup aku, bukan ubat hidup aku, bukan makanan hidup aku, bukan minuman hidup aku, bukan ubatan hidup aku, bukan herba hidup aku, bukan madu hidup aku. Kalau jenis ada amalan-amalan herba dan madu lah kan. Saya juga ada juga amal-amal tu kan. Amal nisbah, cek faktor-faktor kesihatan. Ada orang makan ubat kan, supplement lah apa. Ambil sebab-sebab tu. Hati macam mana? La ilaha illallah la syifa'a illa syifa'uka. Yang beri kesihatan kita kata siapa-siapa? Allah. Ni sebab. Kita pun sebenarnya bukan hajat benda-benda ni. Yang hajat ke Allah Ta'ala. Tapi sebab dia, lalulah apa yang Allah Ta'ala isyarat. Yang ni sebab untuk sihat. Apa dia? Madu. Fi syifa'ul linnas. Habatus sauda. Misalnya contohlah. Dia syifa'ul likulli da'. Nak makan buah lah, makan apa? Watini wa zaitun. Makan tin, makan zaitun. Pasal apa? Quran isyarat benda-benda macam tu kan. Saya nak sebut apa? Kita nak ambil hidup pasal apa? Pasal beriman dengan Allah Ta'ala, beriman dengan Nabi SAW. Jadi walaupun kita ambil sebab tu, hati ni kepada musabibul asbab. Dia punya ayat statement untuk kata apa dia, kaedah nak belajar walaupun pendek, faham, dan boleh bawa kita dalam kehidupan ni sentiasa kenal Allah Ta'ala. Itu je. Cuma nak mantap, bila kita main kehidupan harian ni lupa. Keluar lagi lupa dah. Saya roti canai lagi pun lupa dah. Lupa dah. Saya tak ada tuan-tuan, saya pun lupa tau. Bila lupa ni macam mana nak keluar daripada lupa? Uzkurullah zikran katsira. Ingat masalah banyak-banyak. Banyakkan zikir. Bila banyak zikir, banyak macam mana? Zikir dengan sebut dia dan kenali dia. Istilahnya idrak dia. Istidhar hati ke dia. Kenali dia. Faham dia. Siapa? Dia ilah. Itu makhluk. Semua makhluk. Allah. Allah. Tadi gelap. Ni cerah. Kita tengok matahari. Tak. Allah yang cerah kan. Lalu kot matahari. Matahari ni laluannya. La ilaha illallah. Dapat tauhid 24 jam. Lepas tu saya jawab soalan lalu dengan ringkas. Ringkas sangat lagi pun tak faham. Panjang sangat menjela lagi. Buat satu kuliah lain pula kan. Pasal tanya pun soalan. Macam mana pendek kan. Pendek, mudah, berkat, senang, faham. Bahasa pendek dia apa?
Ngaji akidah bagi betul. Kenalilah siapa Allah Ta'ala. Allah ni ilah, makhluk bukan ilah. Itu je statement dia. Tapi macam mana nak apply dengan dia tu? Kadang-kadang perlu pada tunjuk ajar, kaifiat, pendetailan. Yang lagi kita faham, insyaAllah. Kalau tidak, saya nak sebut gini, masa kan, kalau tak perlu pada tempoh panjang untuk ada credit hours pembelajaran ni, masa kan di Mekah tu sahabat belajar sampai 12 tahun hanya untuk menanamkan akidah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi mudah-mudahan kalau ada kesempatan bagi ada azam, ya Allah, aku nak belajar lagi, ada kesempatan nak pergi duduk ke ngaji ke, ada pun apa kesibukan yang ada gitu, Allah tak dilupai. Betul macam mana? Sentiasa nak ada majlis ilmu ni dalam hati merindui. Mudah untuk Allah bagi kita tu. Itu salah satu sebab untuk Allah Ta'ala, insyaAllah dia bagi kita, kita dah cari sahabat rahmat dan dapat. Itu kot sekali lalu. Lain? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nuri hidayatika kama nawwartal arda min nuri syamsika wa abada bi rahmatika ya arhamar rahimin warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jami'il anbiya'i wal mursalin. Alhamdulillah.